Aminah ibunya. Riang gembira menyambutnya, lahirnya putra yang utama. Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah. Hari yang mulia penuh saadah, bermulalah sebuah kisah. Malam Isnin subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah, 20 April tahun gajah, lahirlah zuriat yang saadah. Muhammad nama diberi, gelaran yang terpuji. Nikmat ilahi sama disyukuri, terima putra yang berbakti. Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah. Hari yang mulia penuh saadah, bermulalah sebuah kisah. Malam Isnin subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah, 20 April tahun gajah, lahirlah zuriat yang saadah. Keadaan yatim anak mulia, lahirnya bawa cahaya. Alam derita jadi gembira, terima junjungan mulia. Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah. Hari yang mulia penuh saadah, bermulalah sebuah kisah. Malam Isnin subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah, 20 April tahun gajah, lahirlah zuriat yang saadah. Tercipta satu lembaran sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar adik-adik yang sedang melihat Ustaz pada pagi ini? Jadi Ustaz doakan semoga adik-adik yang berada di hadapan Ustaz sekarang ini dalam keadaan sihat, dalam keadaan yang ceria. Sebab pagi ni kita akan belajar ataupun kita akan mengenali, kita akan menelusuri tentang sosok tubuh, iaitu seorang yang sangat kita cintai, iaitu baginda Nabi SAW, bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul yang dianjurkan oleh Kafa Integrasi Surau Al-Asmah. Jadi yang pertama-tamanya Ustaz ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah Kafa Integrasi Surau Al-Asmah kerana sudi menjemput Ustaz untuk berkongsi bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul ini. Jadi apa kata sebelum kita pergi jauh lagi masuk ke dalam tajuk, jadi jom sama-sama kita mulakan sesi kita pada pagi ini dengan kita berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So jom ikut Ustaz, kita selawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dah selesai berselawat pada pagi ini, yang mana kita nak memeriahkan lagi sambutan Maulidur Rasul, ceramah tentang Maulidur Rasul kita pada pagi ini. Tetapi hari ini Ustaz nak lari daripada kebiasaan. Lari daripada kebiasaan ni maksudnya macam mana Ustaz? Kebiasaannya bila orang ceramah pasal Maulidur Rasul ni, kebanyakan penceramah dia akan cerita tentang kelahiran baginda Nabi, dia akan cerita tentang peristiwa berlaku, apa yang berlaku sebelum kelahiran baginda Nabi SAW pada masyarakat jahiliah. Tetapi hari ini Ustaz nak bawa adik-adik, para pelajar semua yang melihat Ustaz pada pagi ini, Ustaz nak bawa anda semua untuk mengenali nasab baginda Nabi SAW. Abang kata orang tu, kalau tak kenal maka kita tak cinta. Jadi untuk kita cinta dan sayang kepada baginda Nabi SAW, jom sama-sama kita kenal dahulu nasab baginda Nabi SAW. Baik, untuk yang pertama ini, Ustaz minta kepada adik-adik yang berada di hadapan Ustaz sekarang ini, yang melihat, yang menonton, yang menyokong, menyaksikan program ini, ceramah ini. Jadi Ustaz minta anda untuk mendengar, dan kalau ada buku nota ke nak catat sebarang orang kata poin-poin penting, nak catat sebarang perkara yang Ustaz sebut yang bagi anda adalah penting, boleh tulis dalam buku tulis. Dan sebenarnya kenapa Ustaz suruh kamu tulis, sebabnya nanti di akhir akan ada kuis, soalan yang akan ditanyakan oleh cikgu kamu ataupun ustazah kamu. Jadi dengan kuis itu untuk memastikan kamu faham tentang apa yang Ustaz sampaikan kepada kamu. Jadi hari ini Ustaz lari daripada kebiasaan. Apa yang Ustaz akan beritahu, apa yang Ustaz kongsikan kepada kamu adalah berkenaan dengan nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz nak berkongsi dengan kamu tentang nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebelah bapa dan di sebelah ibu. Selama ni kita selalu dengar pasal apa? Pasal Rasulullah, kata keadaan masyarakat jahiliah sebelum kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini Ustaz nak kongsikan kepada adik-adik nasab keturunan, dan mungkin ada di antara adik-adik semua yang tak tahu pun, oh nasab Rasulullah ada rupanya, oh nasab ibu Nabi ada rupanya. Mungkin ada di antara anda yang sedang melihat ni yang tak tahu, oh ada nasab rupanya. Jadi hari ni Ustaz nak kongsikan, dan di akhir nanti Ustaz akan kaitkan mengapa Ustaz berkongsi dan mengapa Ustaz memilih tajuk ini untuk berkongsi dengan adik-adik semua. Baik, yang pertama, bila kita sebut tentang Maulid Nabi SAW, Maulidur Rasul, jadi maulid ini bermaksud hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi bila kita sebut hari kelahiran ni, kita mesti nak kena kenal dulu siapa nama Nabi kita ini. Apa nama penuh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ni, apa nama dia? Apa nama penuh dia? Kita kena kenal dulu Nabi kita, baru kita menelusuri pula, kita berpindah pula kepada nasab baginda Nabi SAW di sebelah bapa dan di sebelah ibunya. So adik-adik yang berada di hadapan Ustaz dah bersedia? So kalau dah bersedia, sebut I'm ready. Tak dengar? Okey, lagi sekali. Kalau dah bersedia, sebut I'm ready. Good job adik-adik semua. Berikan tepukan untuk diri sendiri. Sebab pagi ni adik-adik Ustaz tengok macam bersemangat, sangat-sangat bersemangat bila mendengar cerita tentang Nabi kita yang paling kita sayang. Kenapa Ustaz kongsikan, kenapa Ustaz kaitkan dengan tajuk kita iaitu tentang Maulidur Rasul, kenapa Ustaz kaitkan dengan nasab keturunan? Nanti Ustaz akan bagi tahu kenapa Ustaz kongsikan, kenapa Ustaz kaitkan ceramah Maulidur Rasul dengan nasab keturunan bagi Nabi SAW. Baik, yang pertama sekali adik-adik, kita nak masuk kepada nama Nabi Muhammad kita, nama Nabi kita Muhammad SAW. Apa nama Nabi, apa nama penuh baginda Nabi SAW? Muhammad bin Abdullah. Cuba sebut Muhammad
bin Abdullah. Masya Allah, hebat. Jadi itulah nama penuh baginda Nabi SAW, yang selalu kita sebut Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Nama penuh baginda Nabi SAW ialah Muhammad bin Abdullah. Cuba sebut lagi sekali, Ustaz nak dengar. Muhammad bin Abdullah. Wah, terbaik adik-adik. Jadi itu nama Nabi kita. Nama Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Kenapa kita kena tahu? Kita wajib tahu sebab apa? Sebab baginda Nabi SAW adalah Nabi kita. Kita kena sayang baginda, kita kena kenal baginda. Okey, baik, kita dah tahu dah nama Muhammad bin Abdullah itu adalah nama penuh kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi Abdullah itu siapa? Kalau dah dibinkan kepada Abdullah, bermaksud Abdullah itu adalah bapa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Abdullah adalah bapa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apa nama penuh bapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Nama penuh bapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Cuba adik-adik dekat rumah masing-masing tu cuba sebut balik. Cuba sebut dengan sebutan yang betul. Cuba sebut dengan rasa sayang kepada bapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Cuba sebut Abdullah bin Abdul Muttalib. Masya Allah, begitu sebutnya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini adalah bapa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bapanya. Dan kita pergi kepada ibunya pula. Ibunya siapa, Ustaz? Cuba teka ibu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni siapa namanya? Ustaz dengar, dia yang jawab Aminah. Betul, 100% untuk anda. Okey, baik. Nama ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab. Itulah ibu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan pergi kepada satu persatu. Kita nak kenal dulu nasab baginda Nabi sebelah bapa. Lepas tu baru kita bergerak kepada nasab baginda Nabi sebelah ibunya pula. So adik-adik dah bersedia? Kalau dah bersedia, so jom fokus, kita dengar, kita belajar, kita kenal Nabi SAW ni dengan sebenar-benarnya. Kita kenal kata ayahnya, kita kenal ibunya, kita kenal keturunannya. Barulah di situ lahir rasa sayang kita pada baginda Nabi SAW. Okey, baik. Yang pertama kita nak pergi kepada mana? Kita nak pergi kepada bapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama bapa baginda Nabi Muhammad yang Ustaz sebut tadi? Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa sebenarnya Abdullah bin Abdul Muttalib ni? Yang pertama, Abdullah bin Abdul Muttalib ini merupakan bapa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam Ustaz cakap tadi, Abdullah bin Abdul Muttalib ialah bapa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya apa, Ustaz? Yang seterusnya ialah beliau berasal daripada keturunan Arab Quraisy. Keturunan bangsawan Arab Quraisy. Ini keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Arab Quraisy. Yang ketiga siapa? Yang ketiga dia ni berkahwin dengan Aminah binti Wahab. Siapa yang ingat Aminah binti Wahab tu siapa? Sudah tentulah ibu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk makluman adik yang berada di hadapan ustaz yang sedang menonton sekarang ni, Aminah binti Wahab bapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib ini adalah seorang yang sangat-sangat baik, akhlaknya sangat hebat. Dan Abdullah bin Abdul Muttalib ni bapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah seorang yang mulia dan dihormati oleh masyarakat ketika itu. Betapa hebatnya ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah ayah dia.
inilah bapa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ramai daripada kita ni tak tahu, betul tak adik-adik? Perpelajar mungkin ramai di antara perpelajar ni yang tak tahu ataupun yang lupa. Jadi hari ni kita ingatkan kembali secara detail tentang nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebelah bapanya dahulu. Sebab sekarang kita tengah bincang ni, kita tengah ustaz tengah bagi tahu, ustaz tengah share dengan kamu semua tentang nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebelah bapanya dahulu. Sekejap lagi baru kita beralih pula kepada ibunya. Boleh? Baik, kalau boleh tunjuk terbaik dengan ustaz. Masya-Allah, hebat adik kita ni. Baik. Seterusnya, bapa baginda Nabi SAW ni iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib merupakan seorang usahawan yang sangat berjaya pada waktu ketika itu. Bukan calang-calang orang, bukan orang biasa-biasa. Bapa baginda Nabi Muhammad ni adalah orang yang hebat, merupakan seorang usahawan yang berjaya pada waktu ketika itu. Orang kata kalau mudah sebutlah, ialah orang kaya. Hebat tak bapa Nabi kita? Hebat. Sebab tu Nabi SAW jadi orang yang hebat. Jadi itu bapa baginda Nabi SAW ni ialah seorang usahawan yang sangat berjaya pada waktu ketika itu. Itu dia ciri-ciri, itulah dia sifat bapa baginda Nabi Muhammad SAW yang perlu kita ketahui. Lepas ni ustaz akan masuk pula kepada nasab baginda Nabi SAW sebelah bapa. Nasab ni apa ustaz? Ustaz akan terangkan sebentar nanti. Okey, baik adik-adik, ustaz faham, saya yakin dan percaya. Mungkin ada di antara anda yang sekarang ni mungkin rasa nak buang air, mungkin ada juga rasa macam nak pergi tandas ke, nak ambil makanan ke, sambil-sambil dengar ceramah Ustaz Lee ni kan. Tapi maaf, tengah-tengah ni ustaz terlupa satu perkara, iaitu ustaz lupa kenalkan diri ustaz. Biasalah bila kita dah seronok nak berjumpa dengan adik-adik Kafah Integrasi Surah Al-Asmah ni, ustaz jadi macam teruja sangat, terus masuk tajuk. Baik, selepas ni ustaz akan kenalkan diri sebelum kita pergi kepada nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So adik-adik boleh ambil air sekarang, pergi ambil makanan, pergi ambil air. So duduk balik depan kamera, kamera pula. Duduk balik dekat sini, kita akan sambung kita punya cerita kita pada hari ni sekejap lagi. So, pergi ambil sekarang. Alhamdulillah, so kita bertemu kembali dalam ceramah kita berbagi ini. Saya yakin dan percaya adik-adik yang berada di bawah ustaz sekarang ini dah ada standby air, dah ada standby kopo nak makan-makan sambil mendengar ceramah ustaz. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Makan nak makan boleh, tapi ingat yang penting kena fokus dengan apa yang ustaz cuba sampaikan kepada anda semua. Okey, baik. Kalau tadi kita dah bercerita tentang nasab baginda Nabi SAW, kita dah kenal ibu baginda Nabi, kita dah kenal bapa baginda Nabi. Sekarang kita nak masuk kepada nasab keturunan baginda Nabi Muhammad SAW di sebelah bapa ni dahulu. Baik, sebelum ustaz pergi masuk kepada nasab baginda Nabi SAW di sebelah bapanya, ustaz nak perkenalkan diri dahulu. Biasa orang ceramah perkenalkan diri waktu mula-mula. Tapi ustaz kali ini terlebih teruja bila nak berkongsi dengan adik-adik Kafah Integrasi Surah Al-Asmah ni. Ustaz jadi teruja kan. Ustaz macam sampai terlupa ustaz nak bagi tahu, ustaz nak kenalkan diri. Jadi perkenalan kita bermula di sini. Nama ustaz Muhammad Fadli bin Ismail. Jadi sekarang ni sebenarnya ustaz bertugas di Kafah 82 ataupun Kafah SK Kafah Presin 82 di Putrajaya. Dan ustaz juga bergaya aktif ceramah di sekolah-sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, dalam motivasi, dalam ceramah agama dan sebagainya. Jadi untuk adik-adik hari ini special
khusus untuk adik-adik. Sebanyak ustaz berkongsi dengan adik-adik tentang tajuk yang hebat sebenarnya. Bila kita sebut tentang Maulid Nabi ni, dia bukan terhenti di satu tempat sahaja. Dia bukan terhenti di kisah yang di satu kisah saja, tak. Dia banyak sebenarnya perkara yang boleh kita ambil, boleh kita cerita, boleh kita belajar bila kita sebut tentang Maulid Nabi. Adik-adik yang berada di hadapan ustaz kan, dah bersedia belum untuk kita pergi lebih jauh, untuk kita pergi lebih jauh mengenali nasab baginda Nabi SAW di sebelah ibu dan di sebelah bapa? Kalau dah bersedia, so jom kita mulakan perkongsian kita pada hari ini. Jadi mungkin ada di antara adik-adik yang sedang melihat ustaz sekarang ini tertanya-tanya, ustaz, nasab tu apa dia? Dia tadi ustaz duk sebut nasab ni apa dia, ustaz? Nasab ini adalah bermaksud keturunan. Nasab ini bermaksud keturunan. Alamak, keturunan ni apa, ustaz? Keturunan ini adalah mereka yang ada pertalian darah dengan kita. Contohnya apa? Contohnya mak kita, ayah kita, adik-beradik kita, atuk nenek kita. Itu adalah nasab diri kita. Contoh macam ustaz sendiri, Muhammad Fadli bin Ismail. Contoh Muhammad Fadli bin Ismail bin Basari bin Liman. Jadi bin yang ke atas tu, itu adalah nasab keturunan ustaz sendiri. Jadi sekarang kita nak kenal Datuk nenek moyang Nabi ni, siapa nama dia? Bagaimana keturunan nasab Nabi SAW di sebelah ibu dan di sebelah bapa. Tapi sekarang ni ustaz nak sentuh dulu nasab di sebelah bapa Nabi. Baik, ada bersedia? Dah bersedia? So jom kita mulakan kembali perkongsian kita pada pagi ini. Yang pertama, kita nak tahu nasab baginda Nabi SAW ini di sebelah bapanya dahulu. Seperti yang kita tahu, nama Nabi Muhammad SAW, nama penuh baginda adalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Jadi itu yang pertama, bin Abdullah. Jadi Abdullah bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Itu nasab keturunan baginda Nabi SAW di sebelah bapa dia. Jadi kita ulang semula, tetapi dengan sebutan, dengan makharijal huruf yang tepat, supaya kita dapat menyebut dengan sempurna. Kenapa ustaz kita kena sebut dengan sempurna? Sebab kita nak memuliakan nasab keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda Nabi adalah orang yang mulia, orang yang hebat. Jadi kita kena memuliakan nasab keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena sebut dengan betul. Jangan sebut main-main. Kalau sebut main-main, salah. Tak boleh. Sebab kita nak memberi penghormatan, kita nak menghormati nasab, kan? Kita kena sebut tu betul. Okey, baik. Yang pertama adalah Muhammad bin Abdullah. Cuba sebut. Masya Allah, terbaik. Yang kedua adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Cuba sebut. Masya Allah, anda yang terbaik. Jadi seterusnya Hashim bin Abdul Manaf. Aywa. Yang seterusnya Abdul Manaf bin Qusay dan Qusay bin Kilab. Itu adalah nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebelah bapanya. Jadi adik-adik kena ingat, bukan saja kena ingat, bahkan kena kenal, bahkan kena tahu nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, supaya kita dapat mengenali keluarga baginda Nabi ini secara jelas. Barulah di situ datangnya rasa cinta dan sayang kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dekat sini sayangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cuba angkat tangan. Masya Allah, ramai yang sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kenapa ustaz tekankan kepada adik-adik semua, kepada anda yang sedang melihat, yang sedang menonton sekarang ni, ustaz tekankan kepada anda untuk memahami dan mengenali
nasab baginda Nabi SAW di sebelah bapa dan di sebelah ibu, supaya kita lebih cinta, kita lebih sayang kepada baginda Nabi SAW. Baik, seterusnya kita nak pergi kepada apa? Kita nak pergi kepada nasab baginda Nabi SAW di sebelah ibu dia pula. Seperti yang Ustaz bagi tahu tadi, siapa ibu baginda Nabi SAW ni? Ibu baginda Nabi SAW ialah Aminah binti Wahab. Cuba sebut Aminah binti Wahab. Itu dia nama ibu kepada baginda Nabi SAW. Mungkin ramai yang tak tahu, mungkin ramai yang tak kenal, mungkin ramai yang tak tahu pun macam mana nak sebut. Jadi hari ini Ustaz dedahkan, Ustaz kongsikan kepada anda supaya lebih mengenali baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, sekarang ni kita nak berbicara pula tentang ibu baginda Nabi Muhammad SAW, iaitu Aminah binti Wahab. Siapa Ustaz Aminah binti Wahab ni? Jom kita kenal sifat dan karakter dia. Sifat dan karakter ibu baginda Nabi SAW. Yang pertama adalah Aminah binti Wahab ini ialah merupakan ibu kandung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Ibu kandung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah ibu baginda Nabi SAW, iaitu Aminah binti Wahab ini berasal daripada keturunan Quraisy. Yang ketiga, ibu baginda Nabi SAW ini berkahwin dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa Abdullah bin Abdul Muttalib, Ustaz? Kan Ustaz dah bagi tahu tadi, Abdullah bin Abdul Muttalib ialah bapa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi berkahwin mereka, dapatlah baginda Nabi SAW. Jadi yang keempat, ibu baginda Nabi SAW ini merupakan seorang yang mempunyai akhlak yang sangat baik, yang sangat dihormati oleh masyarakat sekeliling pada waktu ketika itu. Sangat hebat dan sangat mulia. Jadi bukan calon-calon orang, bukan orang biasa-biasa tau. Ibu baginda Nabi SAW dan bapa baginda Nabi SAW ni adalah seorang yang hebat dari sudut akhlak, dari segi perbuatan, dari segi percakapannya, sangat-sangat beradab. Baru kita tahu hari ini kan, oh ini rupanya ibu baginda Nabi, oh ini rupanya ayah kepada baginda Nabi SAW. Sebelum ni mungkin kita tak pernah dengar, ataupun sebelum ni kita tak pernah tahu pun kan. Jadi hari ini Ustaz kongsikan bersempena dengan Maulidur Rasul untuk anda dan untuk adik-adik yang sedang melihat video Ustaz sekarang. Okey, baik. Yang kelima, kita masuk yang kelima pula. Yang kelima, ibu baginda Nabi SAW ni, dia sangat-sangat menjaga kata-kata dia. Sebab apa kata-kata ni? Bila dia bercakap dengan kawan, dia cakap perkara yang bagus, cakap perkara yang elok, supaya kawan dia tak marah, tak sakit hati. Sebab tu kita kena contohi sifat ibu baginda Nabi SAW yang sangat menjaga dalam pergaulan, dalam pergaulan dengan kawan-kawan, dan sangat-sangat menjaga dirinya, kehormatan dirinya sebagai seorang wanita. Itulah sifat ibu baginda Nabi SAW. Hebat tak hebat? Sangat-sangat hebat. Itu dia yang Ustaz nak sampaikan pada adik-adik ni. Sebab apa? Sebab kalau kita tak kenal, kita takkan pernah ambil tahu. Dan kalau kita tak pernah ambil tahu, maka tidak akan pernah ada timbul rasa sayang kita kepada seseorang itu. Macam tu juga dengan Nabi SAW. Kita kena sentiasa ambil tahu, kita kena sentiasa belajar tentang baginda Nabi SAW. Kita kena tahu sunnah-sunnah Nabi, kita kena tahu apa yang Nabi buat, cerita-cerita Nabi kita kena ambil tahu. Sebab bila kita makin banyak kita tahu tentang baginda Nabi SAW, maka makin banyaklah dan makin kuatlah rasa cinta dan rasa sayang kita kepada baginda Nabi SAW. Baik,
seterusnya kita nak pergi kepada apa? Kita nak pergi pula kepada nasab baginda Nabi SAW di sebelah ibunya pula. Tadi kita dah belajar tentang ayah dia, nasab di sebelah bapanya. Sekarang kita nak pergi pula kepada nasab baginda Nabi SAW di sebelah ibunya pula. Mungkin ramai yang, mungkin ada juga adik-adik yang sedang melihat ni pernah dengar nasab di sebelah ibu, nasab di sebelah bapa. Tapi mungkin ramai di antara kita yang jarang-jarang dengar nasab di sebelah ibu baginda Nabi SAW. Okey, baik, jom kita tengok satu persatu. Macam yang Ustaz sebut tadi, ingat kita sebut dengan makharijal huruf yang tepat, kita sebut dengan jelas, kita sebut dengan penuh penghormatan ke atas nasab baginda Nabi SAW. Boleh? Dah bersedia semua? Jadi Ustaz nak adik-adik semua duduk tegak-tegak. Pagi-pagi ni mana boleh lemah-lemah. Okay? Pagi-pagi ni kena duduk cergas, ceria dan bertenaga. Dan yang paling penting, tetap semangat untuk belajar, untuk mendengar tentang Nabi yang paling kita sayang, Nabi yang paling kita cintai, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sekarang kita nak kenal dulu nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah ibunya. Nama ibu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Itu dia nasab baginda Nabi SAW di sebelah ibunya. Kita ulang semula dengan sebutan yang tepat, sebutan yang betul, sebutan yang memberi penghormatan kepada nasab baginda Nabi SAW. Kita ulang balik dengan penuh bersemangat. Boleh? Ikut dan ulang apa yang Ustaz sebut pada adik-adik. Boleh? Baik, kita mula. Yang pertama, Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Aiwah, terbaik adik-adik. Jadi itulah sebutan yang sebenar-benarnya untuk menyebut nasab baginda Nabi SAW di sebelah bapa dan di sebelah ibunya. Baik, sekarang ni kita nak buat perbandingan ataupun perbezaan nasab di sebelah ibu dan nasab di sebelah bapa. Kalau adik-adik dengar balik tadi, Ustaz ada cerita, Ustaz ada sebut nasab sebelah bapa dan nasab sebelah ibu. Dan kalau adik-adik perasan, ada dua nama yang sama di sebelah nasab sebelah ibu dan nasab sebelah bapa, iaitu Abdu Manaf. Jadi persoalannya, Ustaz, adakah Abdu Manaf ini orang yang sama? Tidak. Pertemuan nasab baginda Nabi SAW di sebelah ibu dan di sebelah bapanya berlaku pada Kilab. Itu pertemuan nasabnya itu berlaku. Dan Abdu Manaf di sebelah bapa dan di sebelah ibu baginda Nabi SAW adalah orang yang berbeza, tetapi namanya sahaja yang sama. Macam contoh kita lah, kawan kita ada yang nama atuknya, contoh nama atuk dia Razak, contoh. Lepas tu nama atuk kamu pun Razak juga. Adakah orangnya sama? Tidak, orangnya berbeza. Begitulah juga dengan nasab baginda Nabi SAW di sebelah bapa dan di sebelah ibunya. Okey, faham? Baik. Jadi kita hari ini dah berkongsi, Ustaz pun dah kongsi dengan adik-adik semua tentang nasab baginda Nabi SAW di sebelah ibu, nasab baginda Nabi SAW di sebelah bapa. Jadi kita pun dah mengetahui dah nasab sebelah ibu siapa, nasab sebelah bapa siapa. Mungkin sebelum ni adik-adik semua, para pelajar yang dirahmati Allah yang melihat sekarang ni, mungkin tak pernah mendengar ataupun tak pernah tahu pun ada nasab ibu, ada nasab bapa Nabi. Dan hari ni adik-adik dapat ilmu baru, dapat pengetahuan baru berkenaan dengan nasab baginda Nabi SAW. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kenapa dan mengapa Ustaz kaitkan
cerita tentang nasab baginda Nabi SAW, sebelah bapa dan sebelah ibu pada hari ini, pada program Maulidur Rasul. Kerana ustaz, objektif ustaz pada hari ini, objektif ceramah persendirian ustaz dari sudut pandang ustaz adalah ustaz nak mendedahkan kamu kepada mengenal baginda Nabi SAW ini secara orang kata keseluruhannya, dari sudut nasab, dari sudut keturunan. Ustaz nak kamu kenal, ustaz nak kamu tahu. Sebab satu hari nanti bila orang tanya, kamu boleh jawab, oh nasab Nabi sebelah bapa begini, nasab Nabi sebelah ibunya begini. Jadi kenapa ustaz berkongsi? Yang pertamanya ustaz nak tekankan kepada kamu untuk mengenal baginda Nabi SAW dengan lebih dalam, dengan lebih detail. Sebab apa? Sebab bila kita nak cinta, bila kita nak sayang seseorang tu, kita kena kenal dia dulu. Macam contoh adik-adik sayang mak ayah kan? Adik-adik sayang mak ayah, sayang ibu, sayang ayah. Adik-adik kenal ibu ayah ni macam mana? Sebab tu adik-adik sayang kepada mereka. Penuh dengan sifat kasih sayang, penuh dengan sifat mendidik, penuh dengan sifat ibu bapa yang baik, yang sentiasa tunjuk kita, yang sentiasa ajar kita perkara-perkara yang baik. Sebab itu kenapa kita perlu sayang ibu dan ayah. Dan sebab itu jugalah kenapa ustaz berkongsi dengan adik-adik semua tentang nasab keturunan baginda Nabi SAW sebelah ibu dan sebelah bapanya, supaya adik-adik lebih sayang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi bila sebut tentang baginda Nabi ni, sebenarnya adik-adik, ustaz kongsikan kepada adik sedikit kisah. Maksudnya sebelum kelahiran baginda Nabi SAW, sikit ustaz nak kongsikan dengan adik-adik. Keadaan masyarakat ketika itu sangat kucar kacir, dengan adabnya tak ada, dengan akhlaknya ke laut. Ke laut ni maksudnya akhlaknya tak bagus kan. Suka kata orang, suka maki orang, suka buat kerja yang sia-sia, yang tak berfaedah. Itu sebelum kedatangan ataupun sebelum kelahiran baginda Nabi SAW. Maka keadaan masyarakat Arab jahiliah ketika itu sangat kucar kacir, sangat tidak tersusun, sangat tidak ada garis panduan hidup. Maka diutuskan Rasulullah SAW melalui rahim seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab, yang menjadi rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam, yang menunjukkan kepada kita sifat yang baik, yang memberikan ajaran yang baik buat kita, ajaran Islam yang mengajarkan kita tentang adab dan akhlak, yang mengajarkan kepada kita semua tentang kasih sayang dan sebagainya. Jadi rugi sangat kalau adik-adik tak kenal siapa baginda Nabi Muhammad SAW ni. Sebab itu kenapa ustaz tekankan sangat-sangat pada hari ini adik-adik, jom kita kenal nasab baginda Nabi SAW. Tadi ustaz dah terangkan pada adik-adik, ustaz dah cerita dengan adik-adik nasab baginda Nabi SAW, sebelah ibu, sebelah bapa. Jadi ustaz harapkan adik-adik yang berada di hadapan ustaz sekarang ini, jom sama-sama kita tanamkan rasa cinta, rasa sayang kita pada baginda Nabi SAW. Kerana dengan rasa cinta dan sayang kita itu, mudah-mudahan kita dapat syafaat baginda Nabi untuk masuk ke dalam syurga Allah. Okey, adik-adik yang berada di hadapan ustaz sekarang ini, cuba rasakan dalam hati yang kita ni sayang kepada baginda Nabi SAW. Macam contoh kita sambut birthday mak ayah kita. Contoh, ustaz bagi contoh, kita sambut birthday ibu dengan ayah kita, kita sambut hari jadi ibu dan ayah kita. Mesti kita ingat pengorbanan ibu ayah kita, penatnya mereka cari rezeki, letihnya mereka mendidik kita. Jadi perkara-perkara itulah yang akan menyebabkan kita sayang kepada ibu dan ayah kita. Begitu juga dengan baginda Nabi SAW. Bila kita sebut tentang baginda Nabi ni, terlalu banyak pengorbanan Nabi kepada kita semua, khususnya kepada kita yang tak pernah jumpa baginda Nabi. Kita ni adalah orang kata insan terpilih sebab kita tak pernah nampak pun wajah baginda Nabi SAW ni macam mana. Kan, kita tak pernah nampak pun wajah baginda Nabi, tapi kita sayang kepada baginda Nabi SAW. Sesungguhnya kita adalah orang yang hebat, kita adalah orang yang terbaik kerana kita mampu menyayangi baginda Nabi SAW.
Walaupun kita tak pernah nampak dia secara berdepan, tapi kita yakin, kita itqan, kita yakin bahawa baginda Nabi SAW itu adalah baginda Nabi buat kita, dan kita yakin dengan janji-janji Allah. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada mulanya tadi kita dah membuka ceramah kita ni dengan zikir dengan selawat ke atas baginda Nabi SAW. Dan yang kedua ni Ustaz nak kongsikan pada adik-adik sebelum kita tutup juga dengan zikir. Sebelum kita tutup dengan zikir, Ustaz nak kongsikan dengan adik-adik apa yang boleh membuatkan kita ni lebih cinta, lebih sayang kepada baginda Nabi SAW. Yang pertama, adik-adik boleh sentiasa berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Sentiasa berselawat. Orang yang banyak selawat ni satu hari di mahsyar nanti, dia akan dapat syafaat baginda Nabi SAW. Mahalnya syafaat baginda Nabi ni. Jadi sebab tu daripada sekarang kena latih diri kena latih diri untuk berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Cukup sekadar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita selawat begitu je. Selawat hari-hari, kita ingat pada baginda Nabi SAW. Kita cuba tanamkan dalam diri kita, ya Allah, aku sayangkan Nabi. Cuba cakap dengan diri sendiri. Cuba adik-adik ikut apa yang Ustaz cakap ni. Cakap, ya Allah, cuba ikut, aku sayang dengan baginda Nabi SAW. Cakap hari-hari dengan diri. Cakap hari-hari. Setiap kali adik-adik bangun pagi kan, bangun pagi dia cakap, ya Allah, aku sayang dengan baginda Nabi. Ya Allah, aku rindu dengan baginda Nabi SAW. Ya Allah, aku nak sangat jumpa baginda Nabi SAW dalam syurga. Kita sentiasa cakap dengan diri kita, supaya bila kita cakap dengan diri kita, hari-hari kita ingat pada baginda Nabi SAW. Hari-hari kita rindu kepada baginda Nabi SAW. Itulah yang menyebabkan kita jadi orang baik, kita jadi orang soleh, kita jadi orang soleha, kita jadi orang yang sentiasa nak ubah diri, kita jadi orang yang sentiasa hormat orang lain. Kita jaga perkataan kita, kita jaga percakapan kita dengan kawan-kawan, kita jaga adab kita dengan cikgu. Pokok pangkalnya bermula daripada diri kita sendiri. Adik-adik yang dirahmati Allah, untuk ceramah Mawadud Rasul kali ini, Ustaz membawa sedikit kelainan, yang mana Ustaz bercerita dengan kamu berkenaan dengan nasab baginda Nabi. Bukan Ustaz tak nak cerita tentang peristiwa kelahiran dan sebagainya, tetapi bagi Ustaz nak lebihkan utama kepada kamu untuk mengenal nasab dahulu. Sebabnya kalau kita tak kenal nasab baginda Nabi, kita tak tahu pun siapa baginda Nabi SAW ni sebenarnya. Kan, kita tak pernah kenal dia. Mungkin kenal tapi kita tak tahu secara detail nasab baginda Nabi begini, sebelah bapanya begini, sebelah ibunya begini. Oh, rupanya sifat bapanya macam ni. Oh, rupanya sifat ibu dia macam ni. Kita tak pernah tahu. Jadi Ustaz bagi tahu pada hari ini bersempena dengan sambutan Maulid Rasul, Kafah Integrasi Surau Al-Asma. Jadi Ustaz membawa sedikit kelainan dalam tajuk kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan kepada kamu bermanfaat, dan ingat, cinta Nabi, sayang Nabi kita, insya-Allah satu hari nanti kita akan dapat syafaat Nabi SAW untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus Ustaz nak tanya, berapa ramai orang yang sedang melihat sekarang ni yang nak masuk syurga dengan Nabi SAW? Angkat tangan. Masya Allah, terbaik. Jadi biarkan kita ni sentiasa ingat dan rindu kepada baginda Nabi SAW. Biarkan diri kita ni sentiasa berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Sentiasa sebut di mulut kita ni nama Nabi. Sentiasa bercakap dengan diri kita ni, cakap tentang kita rindukan Nabi SAW. Kita sayangkan kepada baginda Nabi SAW. Okey, supaya kita dapat memupuk, kita dapat meningkatkan rasa sayang kita kepada baginda Nabi, kita dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Dengan berakhirnya perkongsian Ustaz tadi, maka Ustaz yakin dan percaya adik-adik semua telah faham, telah mendapat ilmu dan input berkenaan dengan apa yang Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz kongsikan kepada adik-adik semuanya bermanfaat. Dan ingat,
sentiasalah menyayangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasalah memupukkan sifat sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hati. Mudah-mudahan kita sama-sama masuk ke dalam syurga bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, Ustaz ucapkan sekali lagi, Ustaz mengucapkan ribuan terima kasih kepada adik-adik yang setia menonton, yang setia melihat, yang orang kata yang setia duduk di hadapan TV, laptop, handphone masing-masing untuk mendengar perkongsian Ustaz pada hari ini. Mudah-mudahan rasa cinta, rasa sayang kita pada baginda Nabi SAW ini Allah tambahkan perasaan sayang tu, Allah tambahkan rasa cinta kita tu kepada baginda Nabi SAW. Betapa indah dan nikmatnya bila kita dapat mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Ustaz ucapkan kepada pentadbir Kafah Integrasi Surau Al-Asma kerana sudi menjemput Ustaz sebagai penceramah untuk memberi perkongsian kepada anda semua. Mudah-mudahan apa yang Ustaz buat ini memberi manfaat kepada anda, dan insya-Allah ada rezeki kita berjumpa lagi. Mungkin rezeki selepas ini mungkin kita boleh berjumpa secara face to face. Ustaz boleh jumpa adik-adik depan-depan, Ustaz boleh datang sekolah adik-adik untuk bagi ceramah, dan insya-Allah doakan moga jodoh kita panjang, kita boleh berjumpa lagi selepas ini insya-Allah. Jadi Ustaz rasa itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak Ustaz ucapkan kepada adik-adik kerana sudi menonton, sudi melihat. Hanya Allah sahaja yang mampu membalas segala-galanya, dan Ustaz minta maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang Ustaz menyampaikan dan berkongsi dengan adik-adik. Maafkan segala kekurangan. Insya-Allah kita berjumpa lagi di lain masa dan di lain waktu. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.